Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni Ustazah nak awak tutup mic sekejap sebab Ustazah nak ceritakan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga ke Syam. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam sebanyak 2 kali, okey. Kali pertama ketika berumur 12 tahun. Okey. Kali kedua ketika berumur 25 tahun. Tengok yang pertama, nombor 1. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, baginda mengikut bapa saudaranya Abu Talib berniaga di Syam. Okey. Masa Nabi umur 12 tahun, Nabi ikut bapa saudaranya pergi berniaga di Syam. Okey, di Syam. Okey, sebelum tiba di Syam, mereka berhenti di Basrah. Okay. Kemudian ketika mereka berehat, tiba-tiba ada seorang pendeta bernama Buhairah. Okey, Buhairah datang bertemu dengan mereka. Okey, Buhairah ni ialah seorang pendeta. Pendeta ni maksudnya orang yang mempunyai ilmu agama dalam agama Yahudi. Seorang pendeta. Kalau agama Islam kita panggil ustaz lah. Maksudnya yang ada ilmu agama kan. Yang ni bukan agama Islam. Pendeta ni agama Yahudi. Nama dia Buhairah. Dia pergi dekat Nabi Muhammad dan bapa saudaranya yang tengah berehat. Okay, dia pergi buat apa? Buhairah memegang tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, inilah orang yang akan diutuskan oleh Allah sebagai rahmat sekalian alam. Okey. Dia kata Nabi Muhammad ini akan jadi pemimpin, akan menjadi orang yang penting suatu masa nanti. Macam mana dia tahu Nabi Muhammad yang akan diutuskan Allah? Sebab dia dah baca dah dalam kitab dia. Tapi dia bukan kitab Al-Quran. Tapi dia kitab lain lah, iaitu kitab Injil. Dia dah baca dah dalam kitab dia akan diutuskan seorang Nabi atau seorang Rasul yang akan menyebarkan kebenaran. Okay? Kebenaran dan menjadi pemimpin kepada seluruh umat Islam, seluruh umat manusia. Okay? Lepas tu Buhairah tadi meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa pulang demi keselamatannya. Kenapa? Sebab dia takut. Okey, Buhairah takut kalau ada orang lain yang tahu, orang Yahudi lah, orang Yahudi tahu ada Nabi, maksudnya Nabi tu dia dah jumpa. Dia takut ada orang mengapa-apakan Nabi. Dia takut orang buat jahat kat Nabi, pukul Nabi ke, culik Nabi ke. Jadi dia minta Nabi Muhammad dibawa pulang ke Mekah. Dibawa pulang semula ke Mekah. Abu Talib apabila mendengar Buhairah menyatakan demikian, dia terus meminta orang suruhannya membawa Nabi Muhammad pulang ke Mekah. Okey, kali kedua. Okey. Kali kedua Nabi Muhammad pergi ke Syam, dia tak pergi dengan Nabi Muhammad tak pergi dengan Abu Talib dah. Nabi Muhammad tak pergi dah dengan Abu Talib. Nabi Muhammad pergi dengan siapa? Dia pergi dengan orang lain pula. Okey. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun, baginda ke Syam dengan membawa barang-barang perniagaan milik Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ialah seorang wanita bangsawan Quraisy yang amat dihormati. Okey. Khadijah ni ialah seorang wanita yang terhormat lah. Wanita bangsawan ni wanita terhormat. Okey. Dermawan, jutawan. Khadijah ni dia seorang yang banyak harta. Tetapi seorang yang pemurah. Khadijah juga seorang ahli perniagaan yang kaya raya. Suami Khadijah telah meninggal dunia.
Okay, jadi Nabi Muhammad pergi ke Syam, dia bawa barang-barang perniagaan milik Khadijah. Okay, kira macam Khadijah ni bos lah masa tu. Okay, Nabi Muhammad dia macam bekerja dengan Khadijah. Khadijah meminta Maisarah membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga di Syam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga dengan jujur dan amanah. Okey. Khadijah dia minta Maisarah. Maisarah ni lelaki Maisarah ni bukan perempuan, lelaki. Nama je Maisarah macam perempuan tapi lelaki sebenarnya. Akhlak baginda yang mulia, jujur dan amanah dalam perniagaan disukai oleh para pelanggan. Okey. Hasilnya perniagaan Khadijah mendapat keuntungan yang berlipat ganda disebabkan Nabi Muhammad pandai berniaga dan mengamalkan sifat jujur dan amanah. Nampak tak yang saya tunjuk ni? Nampak. Nampak. Sekarang ni kita nak jawab soalan ni Soalan dekat kertas awak. Okey, standby, pegang pensel. Saya tak nampak. Isi nampak. Tak nampak? Nampak tak? Soalan dekat kertas, dekat modul awak. Nampak? Nampak kan? Nampak. Mana? Sekejap. Nampak. Okey. Nampak. Okey. Mari kita jawab sama-sama Saya nak awak jawab sekarang. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Kat sini dia ada jawapan dia lah. Saya buat jawapan kat tepi ni sama dengan jawapan yang dekat atas ni. Okey, nombor 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berniaga. Berniaga ke mana? Berniaga ke mana? Syam. Syam. Ni nombor 1. Tulis sekarang. Okey. Dah. Dah tulis? Cepat dia tulis. Okey. Okey. Kemudian yang kedua. Nombor 1. Yang mana? Nombor 1, nampak tak? Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berniaga ke Syam. Jawapan dia ke Syam sebanyak berapa kali? Banyak berapa kali? Dua. Okay. Banyak berapa? 2 kali. Okey, tulis 2 kat sini. Okey, tulis 2. Yang kedua, pendeta yang menasihatkan Abu Talib. Apa nama pendeta tadi? Pendeta yang menasihatkan Abu Talib. Buhaira. Tulis Buhaira. Sini dia tinggal huruf ya. Okey, tulis. Dah. Kemudian yang ketiga. Dah. Pembantu Siti Khadijah bernama apa? Pembantu Siti Khadijah nama apa? Jawapan dia? Maisarah. Ni Maisarah ni. Maisarah. Okey, Maisarah. Okey, yang keempat. Siti Khadijah merupakan seorang janda kaya. Janda ni maksudnya kematian suami lah. Dan wanita apa dia? Quraisy. Wanita apa? Bangsawan ke, jujur ke, perniagaan ke, amanah? Wanita? Bangsawan. Ni, wanita bangsawan. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan apa? Milik Siti Khadijah. Menjalankan apa? Jujur, perniagaan, amanah. Menjalankan apa? Perniagaan. Okey, menjalankan perniagaan milik Siti Khadijah. Okay.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Siti Khadijah untuk menjalankan perniagaannya kerana baginda seorang yang tak usah baca. Jujur. Seorang yang apa? Ada dua jawapan kat sini ni. Jujur dan amanah. Jujur dan Amanah. kalau buat balik amanah dan jujur pun betul juga. Okey. Okey. Surat sebelah ni ada gambar ni untuk diwarnakan. Gambar ni hanyalah aktiviti sampingan sahaja. Okey. Warnakan. Tapi tak payah warnakan sekarang lah warnakan sekejap lagi bila dah habis Google Meet sekejap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.